Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kenyataan panas yang dikeluarkan oleh Presiden PAS hari ini. Apabila kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan iaitu Malaysia Madani, dan hari ini kita lihat kenyataan beliau berkenaan dengan isu ini, dan beliau mengatakan bahawa konsep Madani tidak ikut acuan Islam bakal berdepan dengan kegagalan. Jadi apa motif Presiden PAS mengeluarkan kenyataan seperti ini? Kerana bakal berdepan dengan kegagalan ini sangat meluas maksudnya. Gagal dalam mentadbir urus negara ataupun akan kecundang yang mana berlakunya satu kerajaan tebuk atap seperti mana di PRU ke-14. Jadi di sini Presiden PAS cuba bertolak dalih, cuba menutupi apa yang beliau katakan kerana beliau takut didakwa. Inilah satu kelicikan oleh pimpinan PAS ini. Kalau dia mengatakan bakal berdepan dengan kegagalan, kita juga tahu bahawa Presiden PAS selama menjadi ahli politik, tidak ada apa-apa yang dia bawa untuk memajukan negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS sendiri tidak berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber. Terutamanya yang kita harapkan seorang Presiden PAS ini. Seperti mana kita tahu Presiden-Presiden PAS yang lalu. Tetapi berbeza dengan Presiden PAS yang ada hari ini, dia mengkritik kerajaan yang ada, padahal sepatutnya Presiden PAS memberi idea yang terbaik untuk sumbang kepada negara ini. Tetapi dia nak melihat kerajaan yang ada hari ini gagal. Apakah jika kerajaan hari ini gagal menguntungkan rakyat? Sudah pasti jawapannya tidak. Yang akan untung adalah Presiden PAS ini, yang mana beliau cuba untuk memainkan isu sentimen perkauman dan agama demi untuk merampas kerajaan yang ada. Jadi apabila dia kata bakal berdepan dengan kegagalan, kerajaan ini adalah kerajaan yang di-Pertuan Agong, kerajaan yang telah pun terbentuk hasil daripada mandat rakyat. Apakah Presiden PAS rasa tidak bertanggungjawab dengan mengeluarkan kenyataan seperti ini? Hari ini media begitu meluas dan rakyat begitu paham. Isu yang Presiden PAS hari ini tak boleh jawab tentang beliau sendiri berkenaan dengan RM90 juta yang UMNO bagi pun dia tidak berani jawab sampai hari ini. Yang kedua, isu apabila kita lihat merasuah pengundi, Presiden PAS menjawab bahawa itu adalah sedekah, amal jariah dan berbagai-bagai. Jadi ini adalah fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan oleh Presiden PAS yang mana dia akan menjual agama dan memainkan sentimen perkauman dengan tak habis-habis menjual DAP. Inilah masalah dalam politik negara ini apabila kita mempunyai tokoh-tokoh politik yang tidak mempunyai kebolehan tetapi mereka membohongi rakyat dengan sumber-sumber iaitu memainkan isu agama. Apabila dia merasakan bahawa kerajaan yang hari ini bakal kecundang, sebaiknya Presiden PAS harus berlapang dada, harus memberi idea terbaik agar kerajaan ini boleh stabil. Kerajaan yang ada hari ini boleh menurunkan inflasi, boleh membayar hutang negara, boleh memberi kenikmatan kepada rakyat. Bukan kerja dia nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Akhirnya, apabila kerajaan yang kita dah lihat berlakunya perpecahan dan akhirnya mereka tubuh kerajaan yang ikut pintu belakang, yang rugi tetap kita rakyat. Jadi, Presiden PAS kerja dia menghasut saja setiap hari, yang mana dia makan gaji buta dengan kerja-kerja yang seperti ini. Dia tidak tahu bahawa duit yang dibayar kepada dia adalah duit rakyat. Jadi saya mengkritik seperti ini kerana saya tidak suka kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini, yang setiap harinya memainkan isu sentimen keagamaan yang mana tidak menguntungkan keseluruhan rakyat Malaysia. Presiden PAS asyik main isu ini, tetapi dia tidak ingat bahawa dalam Malaysia ini terbentuk ada MA63 yang perlu dihormati, iaitu yang melibatkan Sabah Sarawak perlu menghormati berbilang kaum yang ada, kerana orang yang di Sabah dan Sarawak melibatkan yang non-Muslim juga. Jadi inilah sentimen yang tidak baik dikeluarkan oleh PAS. Akhirnya PAS ditolak di Sabah dan Sarawak. Jika PAS terus-terus dengan seorang presiden yang seperti ini, saya yakin di PRN, di PRU akan datang, PAS akan kalah teruk. Kerana sikap pemimpin-pemimpin PAS termasuk presidennya ini.
Yang kita lihat hari ini, kenapa PAS boleh menang di banyak kursi? Kerana negeri pimpinan PAS tidak melaksanakan PRN. Kelantan, Terengganu, Kedah. Jadi di kursi-kursi ini PAS boleh dapat kursi banyak. Itu sebabnya PAS boleh menang berapa kursi ini. Tetapi jika PRN ini nanti rakyat menolak PAS, maka PRU akan datang. Bye-bye PAS. Bolehlah hari ini mereka berkokok, yang mana kita tengok sampai bersumpah untuk harus mengundi PAS, tapi kali akan datang PRU ke-16, PAS akan hilang banyak kursi. Disebabkan oleh kerakusan pemimpin-pemimpin PAS menjual bangsa dan agama yang tidak pernah habis-habisnya, yang mana kita lihat mereka boleh bermewah, tetapi rakyat dijual harus ikut ini, harus ikut itu. Dia keluarkan fatwa ini, keluarkan fatwa itu. Kalau dengan PAS, semua halal. Kalau dengan parti lain, semua haram. Jadi apakah dalam Malaysia ini, parti yang didaftar oleh ROS hanya PAS saja yang halal. Parti lain haram. Jadi kita tanya dari diri kita, apakah orang seperti pemimpin PAS seperti ini, harus kita bagi laluan untuk mereka sentiasa menang? Kita kalau bagi lagi, kita akan jadi masalah besar. Kerana kita akan ditakbir oleh orang-orang yang tidak mempunyai kualiti. Kita tahu Presiden PAS ini tidak boleh nak menjadi menteri. Tidak boleh nak juga nak menjadi duta khas Utara menteri. Tetapi keistimewaan menteri. Kita tengok kenderaan yang beliau pakai sebelum PRU ke-15, selepas PRU ke-15 itu, kita lihat apa dia pakai, BMW. Ini BMW bukan unta. Ini BMW kereta Eropah. Kenapa dia tidak pakai kereta buatan Malaysia? Kenapa dia tidak nak pakai benda-benda yang selama ini boleh dikatakan dihalalkan? Jadi inilah sikap mereka. Mereka memainkan sesuatu isu yang mengelirukan rakyat. Jadi kita rakyat jangan terpedaya, dan saya harap apapun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS, termasuk Presiden PAS ini, harus diteliti oleh menteri-menteri kita, oleh pemimpin-pemimpin kita. Jika melanggar sesuatu perkara, ambil tindakan segera. Jangan biarkan. Disebabkan ini, kita lihat waktu PRU ke-15, apabila pihak memerintah, Presiden PAS selepas itu apabila mereka berjaya membuat kerajaan tebu atap, dengan tidak ada rasa malu dan rasa bersalah kepada rakyat, mengata beliaulah dalangnya dalam untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Hari ini, beliau cuba untuk memecah belahkan kerajaan yang ada. Tetapi saya percaya kekukuhan kerajaan itu masih kuat, dan beliau cuba menggunakan sentimen bangsa dan agama demi untuk menebuk sekali lagi atap. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.